بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya, hidayahnya serta riayahnya yang telah pun memberikan kepada kita kekuatan, kesihatan dan juga kekuatan kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peluang kepada kita bagi mengutip setiap satu daripada detik nafas ini supaya ianya dapat dimanfaatkan dan dapat diberikan keberkatan atas apa jua nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang paling cerdik ialah orang yang mampu menggunakan pakai semua anggota tubuh badannya untuk mendapatkan kebajikan di sisi Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang apabila dikurniakan ke semua kenikmatan tapi akhirnya kenikmatan itu memberikan dia habuan neraka jua. Maka orang sebegini orang paling rugi dunia dan paling rugi pula di akhirat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan meneruskan lagi pengajian kita. Insya-Allah malam ni dah semua orang ada kitab Penawar Hati, iaitulah dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Tuan-tuan, moga-moga pengajian ini memberikan kita pedoman, bagi kita kekuatan, bagi kita satu pembersihan jiwa dan bagaimana cara nak menggunakan pakai semua anggota tubuh badan yang dikurniakan Allah ini bagi mendapatkan manfaat ukhrawi dan dapat juga manfaat duniawi. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, malam ni kita nak masuk fasal yang kedua. Fasal yang pertama baru ni kita bincang berkaitan dengan pasal mata. Bukan pasal, fasal. Fasal artinya bab. Bab mata. Malam ni nak bincang pasal bab telinga. Bab telinga, tuan-tuan. Betul kan? Sambungan bab telinga. Macam mana telinga ni Allah Ta'ala kurniakan, kita faham telinga ni dia macam-macam bentuk. Kan? Kita faham yang kita nampak fizikal, nampak keluar ni ya. Kita nampak ada telinga orang capang, ada telinga orang kecil, ada telinga orang lebar, ada cuping dia cuping kecil, ada orang cuping lebar, tuan-tuan. Dan kelebaran dan juga apa jua bentuk yang ada pada telinga ini, ia adalah merupakan satu kurniaan Allah jua. Allah bagi kat kita satu kurniaan untuk kita guna pakai dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita ambil sikit kot daripada surah Al-Baqarah. Saya plankan sikit kita punya ni pada orang solat. Tuan-tuan, kita tengok sikit dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan perhati tengok daripada ayat mula-mula sampai ayat yang kelima. Surah Al-Baqarah dia cerita pasal sifat orang mukmin. Sambung lepas tu dia cerita pasal mula innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia mula pada ayat cerita pasal orang kafir.
Lepas cerita pasal orang kafir, tuan-tuan tengok selepas ayat tu saja, 2 ayat atas tu, masuk ayat ke bawah sampailah ke hujung, dia cerita pasal sifat orang munafik. Habis muka surat tu, dia pindah muka surat sebelah. Siapa ingat ayat apa? Ayat apa? Lepas habis muka surat innal ladzina kafaru, dia sambung ayat apa? Tuan-tuan ingat ayat apa? Mathaluhum, kan? Sambung ayat mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Umpamanya Allah Ta'ala bagi perumpamaan mathaluhum, umpama mereka ni orang munafik ni, kamathalil ladzi istawqada nara, macam satu orang manusia dia pergi menyalakan api. Istawqada nara thumma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dia harapkan dengan cahaya dari api yang dia nyalakan itu boleh menerangi haulah, menerangi keliling dia. Itu tujuan dia pasang api. Tapi apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia? Dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Allah Ta'ala menghilangkan, Allah Ta'ala bawa pi cahaya tu. Dia nampak macam ada cahaya, tapi tuan-tuan sebenarnya cahaya tu telah pun dihilangkan oleh Allah. Cahaya apa tuan-tuan? Cahaya hidayah. Cahaya petunjuk tu hilang. Orang munafik sebab dia bermusuh dengan Islam, dia memusuhi Islam dalam senyap tuan-tuan. Sebab tu antara kafir dengan munafik, yang paling bahaya ialah munafik. Sebab kita tak boleh kenal. Dia mengucap sama kita, dia duduk semayang sama kita, dia duduk makan minum sama macam kita, tapi di sebaliknya itu dia adalah orang munafik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sampailah orang munafik ni pada ayat seterusnya. Ayat seterusnya, tuan-tuan tengok pada ayat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Pada ayat summum bukmun, ada 3 kecacatan yang Allah Ta'ala cerita dalam ni, dan dia berlaku pada semua manusia. Kalau orang tu kena 3 cacat ni, dia dapat surat OKU 300 sebulan JKM bagi. Tuan-tuan, 1, dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan summum bukmun. Sum ni ialah apa? Ni pendengaran, problem pendengaran, maknanya dia pekak ataupun tuli. Bukmun artinya bisu, umyun artinya buta, fahum la yarji'un, maka bagi mereka takkan kembali semula. Maknanya apa? Depa ni dah dipekakkan telinga, dah dibisukan mulut, dan dibutakan mata daripada menerima kebenaran. Akhirnya mereka tak kembali lagi, dan mereka terus memusuhi dengan Islam ni. Tuan-tuan, nak cerita kata apa? Dalam tiga tu Allah mulakan dengan apa? Buta dulu ke pekak dulu? Pekak dulu. Allah mulakan dengan pekak dulu. Dalam mana-mana ayat pun, inna sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Antara inna sam'a wal absara wal af'idah, inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal af'idah dan hati mereka, qalilan ma tashkurun, mereka kurang bersyukur kepada Allah. Ramai orang kurang bersyukur tentang nikmat Allah yang Allah bagi kat mereka 3 benda ni. Bermakna tuan-tuan, antara tiga ni Allah Ta'ala mulakan apa? Mula dengan pendengaran dulu. Apa pasal? Why? Pasal apa? Tengok, kita mengaji baru kita tahu pasal apa. Saya bawa tuan-tuan macam ni supaya tuan-tuan nampak. Sekali lagi jawapan tu akan timbul. Kenapa Allah Ta'ala memulakan antara buta dengan pekak, antara buta dengan pekak, yang mana dia ada faedah ukhrawi dan faedah duniawi, percentage yang lebih tinggi antara mata dengan telinga. Baik, ketahuilah bahawa telinga itu Allah Ta'ala jadikannya bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan faedah ukhrawi. Ketahuilah Allah bagi jadi telinga, ada faedah duniawi, ada faedah ukhrawi, dua-dua ada. Maka antara faedah duniawi adalah bersedap-sedap dengan apa yang dia dengar. Satu,
Faedah duniawi ni dia seronok dengar lah. Telinga kita masuk ayam sebelah pun kita dah rimah dah, kan? Gudi terlepas masuk beli cotton bud apa samalam hak murah punya, terlepas masuk dalam tu. Agak-agak boleh jalan tak? Jalan pun tak mau dah. Dia melelong lain macam. Tuan-tuan tengok orang kena vertigo. Tak vertigo kan? Tak penyakit vertigo. Vertigo ni penyakit telinga. Tapi kawan tu dia tak perasan kata penyakit telinga, dia duk ingat kata dia darah naik. Sebab dia melelong. Dia melelong tuan. Dia buka mata dia nampak pusing. Telinga ni Allah bagi jadi ada dia punya pengimbang dia. Telinga ni Allah jadikan dia pengimbang. Tuan-tuan kalau rajin buka lah. Saya dulu mengaji juga sains form 3, form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 mengaji sains. Mengajilah. Duk kena mengapai lah. Koklia. Ingat lagi. Ingat lagi. Duk papai lagi. Gegendang, cuping, salur separuh bulat. Ingat lagi tentang telinga ni. Kompleksnya telinga ni. Kalau kat hospital, dia punya bahagian ENT, ears, nose and throat. Itu bahagian dia. Baik. Yang keduanya membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Kerana telinga dia punya relate dia ialah otak. Telinga dia punya relate dia ialah otak, dan otak ni tuan-tuan akan tafsir dan mulut akan jawab. Kalaulah tuan-tuan tengok package, kalau orang pekak ni dia main apa? Bisu. Dia main dengan bisu. Apa pasal? Sebab dia ada perkaitan. Kalau tak boleh dengar, nak tafsir apa? Otak tak boleh tafsir. Bila tak boleh tafsir, dia tak boleh nak keluarkan perkataan. Ni standard tuan-tuan. Kecuali dia pekak jadi-jadian. Saja buat pekak. Yang tu lain. Orang panggil dia buat pekak, buat tak tahu. Yang tu dia panggil pekak. Pekak apa ni? Pekak badak. Pekak badak. Tuan-tuan berbual, saya tak berbual. Tuan-tuan abang kata pekak badak. Tuan-tuan, dia pula pekak badak ke pekak apa? Maknanya apa? Dia saja buat. Yang ni pekak betul. Tapi tuan-tuan, dalam kita bicara tentang perkara ni, tentang membawa kepada faedah faham perkataan yang orang cakap. Baik tuan-tuan. Dan antara faedah ukhrawi ialah mendengar Al-Quran dengan hadis yang kita dah buat malam ni. Dengar Quran, dengar hadis Nabi SAW. Yang keduanya mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Dengar ilmu yang manfaat, bukan dengar ilmu-ilmu yang pelik-pelik. Bukan dengar ilmu-ilmu. Ada orang yang suka mengaji ilmu yang tak ada dalam kitab mah. Ada orang seronok mengaji. Dia suka tuan-tuan bila dia tengok satu orang hamba Allah mai duduk pakai lain macam sikit pada yang lain pada yang lain. Lain pada yang lain dia pakai pun. Selepang kuning duduk tuan-tuan. Pakai pun lain macam jalan tu, dia seronok. Hampa tahu dah dia tu. Hampa tengok dia macam tu ya. Itulah Tok Wali. Tok Wali duduk kedai kopi tak semayang lah. Tak semayang apa? Tok Wali tak semayang. Semayang dah apa dah, duduk kedai kopi kan relax, rambut panjang. Hang nampak dia lagu tu ni. Ni semayang ni semua. Hampa tengok lagu ni. Hang nampak dia kedai kopi. Sebenarnya dia duduk kat masjid baru. Nak kira lagu mana? Nampak duduk kedai kopi tapi duduk dekat sana. Pergi cari kat sana tak jumpa. Memang tak jumpa dia, memang takkan jumpa. Hampa takkan jumpa dia. Sebab apa? Dia ni jenis ghaib. Memang semayang ghaib sungguh. Tuan-tuan. Dan orang suka mengaji dengan orang-orang pelik-pelik lagu ni. Tanya kat dia, boleh tak cerita sikit tentang alam ni? Alam ni adalah umpama apa, dia cerita. Hang nampak? Ilmu dia tinggi ni. Kitab tak ada apa, semua tak ada ni. Kira duk mengaji, cerita spontan lagu tu lah. Ramai duk kat ruang lagu tu tuan-tuan. Macam tu punya tok guru kat ruang ramai duk ada. Duk jual minyak angin, bawa ulang sekok dalam tu, dia tak dalam bakui dia tu, dia jual minyak dah. Tuan pergi dengar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, oleh kerana pendengaran itu banyak faedahnya, maka dia lebih baik daripada penglihatan. Kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bersifat keduniaan. Dengar elok. Faedah penglihatan bersifat keduniaan, dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Dapat jawapan tak? Pasal apa Allah Ta'ala memulakan perkataan dengan dengar dulu baru lihat?
Kerana Allah jadikan pendengaran itu melebihi manfaat ukhrawi dia daripada faedah penglihatan. Penglihatan mata ni banyak yang melihat tentang keduniaan. Sedap mata memandang. Tu dikeluar perkataan sedap mata memandang. Bila dia pandang yang sedap, tuan-tuan, dia akan sampai pada hati. Bila sampai pada hati, dia gemak. Yang mengiyakan siapa? Nafsu akan mengiyakan. Yes. Nafsu akan mengiyakan daripada apa kita tengok. Seronok tengok, ada rasa. Seronok dengar, tak ada apa. Dengar ah. Tuan-tuan dengar cerita pasal rumah banglo besar. Rumah tu, ui, cantik gila. Hampa tahu tak rumah tu ada 3 bilik. Setiap bilik dia ada 6 bilik. Setiap bilik dia sama dengan besar dengan padang bola. Ceiling dia gila, pakai kaca. Lantai dia pijak tenggelam terus lantai. Kira mana-mana kata seluruh bilik, seluruh rumah dia ni kira tilam dan lok pilu. Tuan-tuan dapat bayang lagi tak? Boleh tengok tak? Dengar. Tak baru dengar ni. Kita duk uyo, Allah dengar tu. Dia balas tu. Pi tengok, Allahu Akbar, rupanya lebih cantik daripada apa yang dia dengar tu. Tuan-tuan, mata tengok-tengok jatuh cinta tu. Dia kata, yang ni betul-betul seronok ni kalau aku kaya. Tu dia keluar, kalau aku kaya. Sebab dia dah tengok. Tadi dengar tadi tu, tak kata apa lagi. Sebab kesedapan mata adalah banyak persentasenya untuk kesedapan duniawi. Kalau dengar, lebih sedap daripada ukhrawi. Tuan-tuan bila dengar cerita pasal akhirat, tuan-tuan tengok ke akhirat lagu mana? Bila mana orang cerita pasal azab kubur, tuan-tuan nampak ke azab kubur? Tak nampak. Tapi bila tuan-tuan dengar, ada rasa tak? Ada rasa tak cerita pasal kubur? Pasal apa? Itulah tuan-tuan faedah ukhrawi. Dia dengar tu, dia ada rasa. Dia tak ada, ustaz, tak rasa apa pun, ustaz. Dia cerita lagu mana pun, kami tak ada apa. Tapi lah kubur terbakar ke, kubur berdarah ke, kubur menanah ke, kami tak ada heran. Tak ada ingat apa, ustaz. Belum mati ke, apa nak fikir-fikir. Kita enjoy. Tuan-tuan, yang tu betul-betul, tuan-tuan, itu bukan manusia lah. Hati apa pun tak ada lah. Bukan orang lah tu. Kerana sesuatu yang mai daripada lubuk hati, diceritakan tentang azab, dia mesti ada rasa sikit. Sikit kalau habis teruk pun sikit ada rasa. Ni saya tak ada apa kan, tak ada rasa langsung. Apa benda, apa yellow pun tak ada, tuan-tuan. Nak kira lagu mana? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah sambung lagi. Dan kerana itulah engkau dapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Oleh kerana itu, tengok kalau dari segi orang buta dengan orang pekak, yang mana lebih sempurna lagi? Kalau dia buta saja, tuan-tuan, dia boleh pakai lagi tak? Dia boleh lagi. Tuan-tuan, dia boleh lagi baca Quran, dia raba, dia boleh baca Quran. Ada saya pernah buat lawatan ke buat memantau di sekolah SKPK, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Alma. Tuan-tuan pergi tu sayu hati ni. Sebab kebesaran Allah, tuan-tuan. Bila tengok guru-guru yang mengajak tu memang mujahadah sungguh, mengajak pada anak-anak yang buta. Buta ni bukan kata buta setengah ke apa, memang buta semua. Bermula dari darjah 1, dia ajak boleh baca Quran dan sampai tahap boleh mengaji dengan tarannum dan sampai masuk ke peringkat kebangsaan. Macam tu punya hebat yang ada. Di Universiti Al-Azhar, majoriti daripada pensyarah Quran adalah daripada orang yang buta. Syekh-syekh buta. Saya tasmi' Quran, ujian tasmi' Quran final year adalah syekh buta. Orang sebelah dia panggil Musa'id, pembantu dia. Pembantu ni tukang buah markah saja. Yang syekh ni, dia duduk pejam mata. Dia pecah ayat tu, dia buka ayat tu, kita sambung. Bila sambung, tuan-tuan, bila sambung ayat tu, kita yang celik ni salah merata. Dia ni bunyi lagu tu pasal apa? Ya syekh, khata', sil,
sambung, salah, sambung, salah. Bila pun lagu tu ya, faham ah. Signal salah. Tuan-tuan, kita malu tak? Malu lah. Aku tengok Quran. Tapi tuan-tuan, cuba belik depan dia sikit, tengok je Quran. Dia halau keluar lagu tu lah. Allah bagi dia buta mata tapi dia tak buta hati. Kita celik mata, buta perut. Tuan-tuan, jangan kecam saya. Kita buta, kita celik mata tapi kadang-kadang buta pada hati. Apa pasal orang Melayu panggil buta perut? Sebenarnya buta apa? Buta hati. Sebab dia kan kasar sikit bahasa utara ni kan. Sebab dalam perut ni ada hati. Dalam perut kita lah. Tu dia panggil buta perut. Nak bang tak buta dada, nampak perut nampak tak sempoi. Main sikit buta perut. Dia tambah sikit buta perut tak ada akal. Dia double sikit. Lagi teruk lagi dia pantun terus. 5 perut 3 serangkai, sambung ayat ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sambung lagi. Mensyukuri nikmat pendengaran. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti nak jaga, nak jadi orang yang bersyukur dengan nikmat telinga, nikmat pendengaran. Bukan nikmat telinga, ada ramai ada telinga tapi kadang-kadang tak dengar. Ni nikmat pendengaran yang Allah bagi. Baik, ada orang telinga sebelah tak dia dipekak sebelah. Pekak sebelah tuan-tuan. Bila nak pergi berubat apa, ya Allah ustaz tolong doa kat saya ustaz, bagi telinga saya, bagi boleh dengar balik. Saya nak dengar Quran ustaz. Saya janji ustaz, saya janji dengan Allah Ta'ala kalau saya baik ni saya nak dengar Quran. Awak cek pekak sebelah ni pasal apa? Dulu lah ustaz, zaman-zaman jahiliah dulu duk pakai Walkman buka telinga, buka volume paling tinggi. Lagu apa cek dengar? Lagu nasyid ke? Kalau nasyid tak pecah lagu tu. Dengar lagu apa? Biasalah ustaz, lagu black metal tu. Dia cakap, dia nyanyi tak dengar butir tu. Wow. Dulu saya ingat zaman mengaji dulu. Biasalah sekolah kan. Sekolah zaman kami zaman Walkman pakai kaset. Yang kaset tu kalau nak rewind balik kena letak pen, pusing lagu tu. Najah dan sempat zaman tu tak? Sempat, alhamdulillah. Ada orang dia tak sempat zaman tu, dia sempat zaman CD. CD calak ni, kalau yang ni dia tak, dia kena pusing balik. Tuan-tuan tahu tak, duduk meja dekat dalam kelas waktu malam prep waktu nak ulang kaji pelajaran, kita duduk kat meja ni, kawan kita duduk meja ujung sana, lepas kita lebih kurang 5 meja, dia dengar lagu ujung sana, sini dengar ni pakai earphone ni, dia dengar lagu wow dengar tak? Ya Allah, alhamdulillah jumpa lama-lama duduk gathering pun dia tak pekak lagi. Alhamdulillah tuan. Tanya kat dia, tak pekak lah. Aku tobat dah, tak dengar dah. Alhamdulillah, siap baik Allah bagi yang okey lagi. Memang ingat lagi lah dia buka memang sambil tidur. Dan dia buat kerja sekolah sambil dengar lagu tu. Dia ni gila betul. Kita kalau dengar lagu tu, jangan kita dengar tu lagu nasyid, kalau dengar pun nak buat kerja apa tak boleh ya. Duk sambung Sumayyah, duk sambung lagu. Dia boleh sambil mulut duduk kepala lagu tu. Dia buat matematik. Tuan-tuan, ini tahap menggerunkan ya. Baik, nak mensyukuri nikmat pendengaran ini, maka Syekh ni dia gariskan beberapa panduan. Nak jadi orang bersyukur tentang nikmat pendengaran, satu, peliharalah telinga kamu, pendengaran kamu dari mendengar tentang perkara mengupat. Jangan dengar orang mengupat, orang step mengupat aja kita pusing gila bang. Pusing gila bang. Dengar orang mengupat ya, tak payah kot. Jom. Awak tu seorang kena pecatung. Kalau dalam orang Penang ni panggil pecatung. Seorang kena pecatung. Dengar dia ni dia mula Allahu Akbar, buat azan ke apa ke. Bila dengar sikit, ada pergi ikut tepi telinga dia kan, terus talqin asyhadu alla ilaha, talqin terus dah kalau dia dah mula. Terus tampak sebab tuan-tuan, kerana mengupat ni adalah benda yang seronok didengar. Serius tuan-tuan, kalau kata kita duduk sembang dalam ni, kita duduk mengajar dalam ni, sebelah kita tu ada satu kedai, contohlah bukan kedai, ada kursi bulat MPBB punya ahli majlis
ahli majlis mai bagi sumbangan kan. Dia bagi depan tu, tuan-tuan, duduk 3-4 orang cukup. Apa topik nak sembang? Nak cerita pasal sungai, nak cerita pasal jalan raya, nak cerita pasal Sunshine Square. Tak cerita. Start dia mula-mula aja. Hang tahu tak? Dia mula, hang tahu tak? Hang faham. Satu nama nanti keluar, dia tu bahan daripada start maghrib sampai isyak. Lepas isyak sambung, tuan-tuan, sambung pula sampai isyak, balik rumah lawan WhatsApp pula. Sebab tu tuan-tuan, jangan mula. Nak jadi orang yang jaga nikmat telinga, nikmat pendengaran, stop tentang bab mengupat. Satu. Yang keduanya, stop daripada mendengar tentang orang yang suka mengadu domba. An-namimah, mengadu domba. Mengadu domba ni apa tuan-tuan? Bagi orang bergaduh. Dia suka bagi pelaga orang. Jangan mula cerita yang boleh menyebabkan orang. Sebab tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? Man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Siapa banyak cakap, dia banyak salah. Saya, tuan-tuan duduk diam, saya seorang bercakap. Man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Siapa banyak cakap, dia banyak salah. Wa man kathura khata'uh fannaru awla bih. Kalau banyak salah, maka neraka paling baik untuk dia. Tuan-tuan nak bawa maksud apa? Nak membawa maksud bahawa kita nak kena jaga perkataan yang keluar. An-namimah, mengadu domba ni, dia main dalam bentuk perkataan, dia tak main dalam bentuk perbuatan. Dan segala perkataan yang tidak baik, seperti mana perkataan bid'ah dan berbantah-bantahan. Al-jidal, suka bergaduh dengan orang. Bergaduh. Ada orang tuan-tuan, semua benda tidak. Kita dah sembang-sembang dah. Hantar dah gini ni. Aku sajalah nak abang kang. Aku nak bercakap dengan kang. Dia dak. Dia suka dak. Apa orang cakap semua dak. Semua dak. Hak dia betul. Hang dengar ni. Hang stop Ustaz. Biar aku cakap. Ni aku ni. Hang tengok pandangan aku. Dia nak orang dengar dia main cakap. Tuan-tuan, lah kali berlaku pertengkaran atas beberapa bab yang simple. Dan berbantah-bantah ni tuan-tuan, elakkan daripada suka bergaduh dengan orang, suka berbantah-bantah dengan orang. Baik. Kemudian yang keduanya, mendengar suara perempuan dan muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah kepadanya. Fitnah daripada suara perempuan ni. Tuan-tuan tahu tak? Suara perempuan ni termasuk dengan nyanyi-nyanyian yang merdu, yang seronok kita dengar. Seronok dengar suara perempuan. Tuan-tuan, saya ingat saya lah, pasal apa orang sanggup menghabiskan duit punya berlambak-lambak atas telefon untuk dengar suara markah dia. Tuan-tuan ingat tak zaman telefon? Ingat tak zaman telefon dua rupang yang keting nak bila dia masuk dengar bunyi tekan tit baru boleh bercakap. Ingat tak? Telefon oren. Ingat kan? Kan tuan-tuan zaman moden dah. Ingat kan? Tuan-tuan tahu tak? Dengan telefon tu lah. Dengan telefon tu, orang budak-budak remaja tu, zaman saya lah, zaman 90-an, zaman Azura ni. Tuan-tuan, mereka boleh simpan duit shilling untuk bercakap dengan markah yang duduk jauh. Semata-mata nak dengar suara dia tu lah. Bukan tanya apa, Assalamualaikum. Apa abang? Ni ada buat apa? Dia buat apa? Dia cakap phone lah. Nah. Makan tak lagi? Tanya tu. Sembang tahu apa? Belajar macam mana? Okey ke? Yang dia belajar juga. Mak apa bagi duit? Telefon tuan. Nak dengar perempuan tu. Habis dengar dia cakap pula. Tak dengar apa. Tuan-tuan, nak abang kata apa tuan-tuan? Kita sanggup menghabiskan duit semata-mata nak, bukan kita lah, tuan-tuan tak, tuan-tuan baik. Jenis suka ni duk gayut phone ni. Panas telinga. Semata-mata nak dengar suara markah. Mungkin tuan-tuan tak merasa sebab tuan-tuan dah pun berumah tangga seperti saya. Kita dah rumah tangga. Yang belum berumah tangga, yang gatai merla. Yang ni. Yang ni. Belum kahwin tapi gatai. Maksudnya apa? Jenis suka dengar ni. Tuan-tuan jangan heran, ada orang jenis lagu tu berpenyakit, dia suka telefon. Dia bukannya apa, nak cakap dengan perempuan. Ada tuan-tuan, dia jadi ralik dengan suara wanita. Baik tuan-tuan, dan rahmati Allah sekalian,
maka dia tak boleh buat macam tu, ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Kau telefon takat tanya, oi Han, apa ni, ada hal sikit nak tanya ni, besok nak pergi kerja kena pakai baju apa? Tadi aku tak apa dengar tadi. Tak ada masalah tanya. Tapi kalau duk tanya benda yang bukan kerja dia, sama juga dengan WhatsApp dah ni. Tuan tahu dah, ada suami isteri yang berlaku fitnah antara dua-dua belah ni. Sebab kerana satu je, rakan sekerja lelaki duk lawan WhatsApp dengan rakan sekerja perempuan ni, dah menikah. Dua-dua dah menikah. Tapi duk WhatsApp sampai tengah malam. Duk WhatsApp sampai tengah malam, tuan. Lah nak kali dia kata, Ustaz, ni Ang hampir keluar, Ustaz, aku nak telefon kat Ang. Perempuan tu keluar, tuan-tuan, piduk dekat luang rumah, kat kawasan kompang rumah dia. Dia ni telefon, tuan-tuan. Suami duk dengar apa dia bersembang. Walaupun sembang aku hang, tapi dah pukul 11 lebih. Tak berlaku fitnah. Akhirnya, tuan-tuan, ada rumah tangga sampai retak tu kerana benda-benda lagu ni. Baik. Yang ketiganya, mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti serunai, gendang, dan engkau jangan tertipu disebabkan ada pihak yang menghalalkan mendengar umpama serunai itu, kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran hadis Nabi SAW. Serunai antara peralatan yang diharamkan, pakai pun tak boleh, dengar pun tak boleh. Serunai. Satu lagi apa? Benda gitar yang had jenis tertutup, gendang yang tertutup, tak boleh, tuan-tuan. Tersuruh carilah yang kata boleh. Ada orang cari sampai boleh. Kata, Ustaz, gitar boleh apa, Ustaz? Tu gambus. Gambus pun sejenis gitar. Dok tu dia pun main. Siapa main? Orang Arab main. Awak kalau orang Arab main, kalau halal? Senang lah. Awak kalau orang Arab main, halal ya? Kita lah duk nampak orang Arab buat apa semua betul. Tu kita punya pandangan. Tuan-tuan kenal tak Amrudiab? Siapa kenal? Kenal? Amrudiab, bukan Amrudab. Amrudab bewak pada Masyarakat. Amrudiab, kalau tuan-tuan tengok dia main lagu, dia kata apa? Al-alimallaha bi'ih. Dengar bunyi Allah. Tuan rasa apa? Tuan kata apa? Satu masa dulu, dua penyanyi dari negara Arab, dua album masuk ke Malaysia. Tu kira penyanyi Arab pertama masuk ke Malaysia. Saya ingat lagi, termasuklah pak-pak menakan saya semua, seronok gila. Dia kata apa? Ni lagu nasyid ni, rumah kenuri semua pasang lagu tu. Sebab dia kata apa? Ni DJ pasang nasyid lah. Lagu apa? Lagu Pascal Mascalini. Pernah dengar? Kan? Nurishams Nurishnina Indal Ams. Ingat kan? Okey. Pakat semua kata ni nasyid ni, suara orang Arab ni sedap sungguh. Dia menyanyi lagu apa? Dia menyanyi lagu Nurisham. Nurisham tu apa? Dia menyanyi lagu tentang surah Asy-Syams. Kenal kat hang lagu surah Asy-Syams? Nurusham tu cerita apa? Nurusham tu cerita pasal dia memuja orang laki-laki yang mau kat dia. Tu cerita dia. Amrudiab, dia puja perempuan yang mana dia bercinta dengan perempuan. Dia cerita dalam tu. Al-alimallah tu maksudnya apa? Allah tu kalimah-kalimah yang dah biasa bagi orang Arab. Kita dengar di Malaysia, rumah kenuri pasang lagu tu. Lepas azan Zuhur, terus nasyid al-alimallah bi'ih. Amrudiab tu dia panggil Fir'aun. Tuan-tuan tu kat Mesir, orang panggil Fir'aun dekat dia. Mai kat Malaysia, orang panggil dia ahli syurga. Orang panggil dia ahli syurga sebab lagu dia bagus. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nak abang kata apa? Jangan kita kata orang Arab pakai tu, sahaja orang Arab guna semua betul. Tak. Tuan-tuan belum kenal lagi dunia Arab yang sebenar. Tuan tak kenal lagi. Baik, tuan. Dulu saya nak boleh bahasa pun, saya bang terang, saya nak boleh bahasa, nak bagi fluence bahasa Arab, saya mengapai lagu Arab. Saya suka tengok lagu, saya suka dengar lagu Arab dan hafal lagu Arab. Nak bagi mulut lidah kita ni berlatih dengan dia punya, nak jadikan dia mother tongue kita lah, nak bagi lidah kita ni selari dengan orang Arab punya sebutan. Hafal lah. Lepas tu abang-abang senior yang mana syadid sikit, jenis-jenis keras sikit, marah saya, kata hang ni nak belajar Arab pun hampir belajar dekat semua ahli neraka ni buat apa? Tipu tu tu tuan-tuan. Memang betul pun. Yang bila tengok video klip dia memang masya-Allah tabarakallah. Tapi kau dengar tu bunyi tu macam nasyid kita kan. Tuan-tuan, ni nak abang kata apa? Dia tu punya kesan dia bunyi Arab je, jangan ingat tu Quran. Bunyi Arab saja yang duk ingat itu adalah hadis Nabi SAW. Baik.
Al-baladi. Al-baladi itu cerita pasal kampungku, cerita pasal kampung kita. Al-baladi, cerita pasal kampung tu, kampung orang. Muzik dia tu muzik al-baladi, muzik dia tu. Lah ni depa ambil muzik tu, depa buat nasyid-nasyid tertentu. Bolehlah based on lagu tu, tapi peralatan muzik yang diguna pakai mestilah muzik yang halal dari segi syarak. Dia muzik apa tak apa, lagu apa rentak apa tak apa, tapi peralatan muzik itu yang menjadi persoalan, dan lirik lagu tu menjadi soalan. Kalau lirik lagu tu memuja wanita, sah-sah memang tak boleh. Kalau lirik lagu tu memuja-muja tentang Rasulullah, dialu-alukan. Memang itulah merupakan syair-syair Arab terdahulu. Syair Arab banyak puji Nabi SAW. Tapi jangan lupa syair Arab juga memuji kaum wanita. Ada 7, dia panggil al-mu'allaqatus sab'ah. Mu'allaqatus sab'ah ni ialah 7 syair yang digantung di keliling Kaabah pada zaman jahiliah. Orang Arab ni terkenal dengan syair-syair hebat. Kita pergi market Bayan Baru jual apa? Jual ikan, jual ayam, jual sayur, jual ulam-ulam, jual kena runcit, ikan bilis, ikan kering dia jual. Dia empah cabai, nyok, santan semua dia jual. Tuan tahu tak, ada 2 pasar dekat Mekah. Satu nama Ukas, satu nama Dhil Majas. 2 market ni tuan-tuan, market lah bahasa kita, bukan kata jual barang, jual syair. Orang Arab ni punya hebat dari segi bahasa ni, tu bila Quran mai, dia mengatasi semua syair. Quran mai, orang-orang syair ni baca-baca, ni bukan kalam orang ni. Tu yang dia lawan balik daripada kehebatan syair Arab. Mu'allaqatus sab'ah, 7 syair paling hebat. Salah satunya saya sempat mengapai zaman duk mengaji dulu. Masa tu saya ingat form 4, tingkatan 4 umur 16 tahun. Lah ni 38, lebih kurang berapa tu? 22 tahun lepas. Cerita 22 tahun lepas. Zaman tu duk mengapai apa dia punya syair dia? Qalili iwajan sa'atan wa tahajjara walau ma tahaddatha dahran aw dharran fa khafa li ru'atil hawadith aw qurra. Ambil sikit juga panjang. Pasal apa arti syair ni? Dengar bunyi macam hadis Nabi je. Kan? Khalili iwajan sa'atan wa tahajjara. Khalili maksudnya apa? Kekasih hatiku. Iwajan sa'atan wa tahajjara. Aku tak dapat kedipkan mataku walaupun sesaat. Fa khafa li ru'atil hawadith aw qurra. Kerana aku takut aku tidak dapat lagi membuka mataku kembali. Allah, tuan-tuan. Ada jiwang sikit. Nampak? Syair Arab. Ni syair-syair orang Arab. Bila mai Quran, Nabi bila turun Quran kepada Rasulullah, tuan-tuan, bila baca balik mai surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semua sambung belakang, lil kat belakang. Dia panggil iktibas. Dalam bahasa Arab dari segi balaghah dia panggil iktibas. Duduk di belakang, lil kat belakang. Tuan-tuan tahu tak, orang mai Musailamatul Kadzab, Musailamah si pembohong ni, apa dia buat? Bila mana Ka'ab bin Ashraf jumpa dengan dia, wahai Musailamah, telah turun pada Muhammad satu surah Al-Fil. Ka'ab bin Ashraf kata kat dia, Musailamah kata apa? Turun apa, ayat apa? Dia pun habaq, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Turun tentera bergajah. Tuan-tuan tahu tak apa kata Musailamatul Kadzab? Dia nak fight balik dengan bahasa Arab ni, nak fight balik dengan Quran ni. Dia kata bukan kata turun kat Muhammad. Sebelum turun kat Muhammad, turun kat aku dulu. Musailamah ni punya pembohong ni, kan dia mengaku dia sebagai Rasul. Tuan-tuan tahu apa dia pemayat apa? Al-Fil juga. Ka'ab tanya kat dia, wahai Musailamah, surah apa turun kat hang? Dia kata, aku pun surah Fil juga, pasal gajah juga. Cuba baca sikit kat aku. Musailamah pejam mata, dia baca.
Al-fil, gajah. Mal-fil, apa tu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa tu gajah? Fahum fi khurtumit tawil, gajah itu ada belalai yang panjang. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, kau lagi baca dalam semayang tu semayang tak? Tuan-tuan kan tahu. Tuan kata ni surah baru ke apa ke? Tuan-tuan bukan hafal Quran. Saya baca lagu tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nampak tak? Walaupun belakang lili kat belakang ni, maknanya adakah yang cantik? Itulah manusia. Itu manusia. Nampak tuan-tuan? Kehebatan Quran tak ada ditandingi oleh sesiapa pun. Sampai kan diakui oleh pakar bahasa Arab di kalangan orang-orang jahiliah. Dia akui sendiri. Ayahanda kepada Khalid Al-Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah, ayahanda dia. Pakar bahasa nombor 1 di Mekah. Bila dia tengok Quran, dia tengok, dia tanya, ni bukan kalam manusia. Kerana tak mampu, aku sendiri tak mampu buat ayat ni. Tapi oleh kerana tuan-tuan, oleh kerana politik dan kedudukan kebangsawanan Arab pada masa tu, orang Arab mai kat dia yang bangsawan ni kata apa, wahai Walid, hang kalau bubuh lagu ni punya ayat sekali lagi susah kita. Sebab hang ni orang dengar cakap hang tu. Hang pakar nombor 1. Kalau hang pi abang kata ni Quran ni bukan kalam manusia, ni kalam memang kalam-kalam Tuhan, nah garanti punya, garanti satu Madinah, satu Mekah ni akan ikut Muhammad. Terus dia tukang. Dak, ni bukan kalam Allah ni bukan kalam Tuhan ni. Ni kalam manusia ni. Muhammad ni tipu. Tukang statement. Maknanya apa tuan-tuan? Untuk kedudukan dari dulu dan kini dan selama-lamanya, manusia boleh berubah perkataan. Manusia boleh ubah. Sekiranya untuk kedudukannya, yang benar pun akan dikata salah, yang salah akan dikata benar. Ini standard dulu, kini dan selama-lamanya sampai ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan akan jumpa manusia-manusia macam ni. Baik tuan-tuan, sikit lagi sebelum habis. Dah bunyi dah. Dah nak azan dah. Dah nak azan ke dah azan dah? Dah azan dah. Sambung dengan mamu. Mamu duduk kat Sambung bagi habis. Alhamdulillah, mamu buat lagu tu kepala cantik jalan. Tak minta mamu habis. Standard Penang memang kena buat tu. Saya pun tak reti nak buat macam tu. Saya tak reti nak orang panggil, boleh? Nak dah boleh, tak boleh, dia kepala goyang tu juga. Tapi itu memang hanya orang Tanjung yang boleh buat, orang Pulau Pinang je boleh buat. Tu orang lain dia buat tak jadi. Tuan-tuan cuba suruh orang-orang yang duk Johor ke duk mana, hantar buat kepala tu. Dia nak tiru tak jadi, but teliang dia tu tak kena. Dia kena ayam Pulau Pinang ke, dia nak si kandang buang 2-3 kali, 2-3 round, baru kepala dia jadi. Baik, sambung. Maka lazimkanlah memeliharakan pendengaranmu daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia itu. Kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu, ia bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram itu. Dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Orang yang nak jaga hati dia, tak mau bagi hati jadi was-was, tolong jangan dengar benda-benda yang haram dia dengari. Jangan banyak dengar orang umpat. Jangan dengar banyak orang-orang duk buat benda-benda fitnah dan juga mengadu domba. Tambah-tambahan pula tuan-tuan, kadang-kadang dalam Facebook ni kita dah tengok orang bergaduh. Dan ni kan orang kerap bergaduh dalam Facebook. Kan ada baru ni siapa dia tahu? Ada viral ni kan. Pi masuk kedai mana ke, kedai tu tak bagi dia buat apa live apa ke, dia maki dia tu. Apa? Zero ke apa? Bila kira-kira dengan dia lah, dia maki apa semua tu. Kita semua dengar, ulang-ulang tengok, bila tengok dia maki orang. Tuan-tuan, sebenarnya tak baik untuk kesihatan pendengaran anda. Bukan pasal tak dengar, tak elok untuk pendengaran dan hati kita. Memang tak elok. Sebagaimana penyakit kita nak mengelakkan jugalah benda ni. Elakkan daripada banyak melihat benda-benda yang boleh mendatangkan syubhah pada telinga ni, was-was pada telinga. Baik. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat.
dan setengahnya penawak dan setengahnya lagi racun. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan dalam perut, kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur, dan juga umpamanya dan terkadang ia berkekalan dalam perut beberapa hari kemudian hilang dengan makan pencahar ataupun julap. Maksudnya apa? Dia berak kan, makanan duduk dalam perut macam kita makan lah, makan benda tak elok, dia nanti keluar balik, sama ada muntah ataupun dia akan keluar ke bawah. Tuan-tuan, dia makan apa pun dia akan keluar. Tetapi pendengaran ini lebih bahaya, kerana dia bila masuk dalam hati, dia payah nak hilang, dia payah nak hilang kan. Dia dengar tu dia khusyuk sedap. Sebab tu tuan-tuan, banyak dengar benda yang menyeronokkan dalam bentuk pengisian rohani. Saya pastilah tuan-tuan yang duduk macam ni kan, duduk nazih jangan cerita lah, memang dia memang kerja duduk main dengar orang ceramah kan, ada dengar orang bagi kuliah semua, tak tahulah berapa puluh tahun dah Allah Ta'ala bagi kekuatan dekat dia. Tuan-tuan, kita ni yang tuan-tuan pun dah berapa tahun dah, start dari surau lama kan, start surau lama sampailah ke surau yang baru ni, dan nak baru pula, nak baru pula tuan-tuan. Maknanya apa tuan-tuan? Tuan-tuan duduk stay lagi kitab sampai habis. Mami sampai kitab baru hari ni. Baru sampai kitab. Hari tu mami marah kat saya, kitab tak sampai. Saya ambil mami tak berbaik kat saya. Kitab dah sampai kitab tukar. Maknanya apa? Tuan-tuan stay. Pasal apa stay? Pasal masih lagi kekal kat sini. Sedap dengar benda yang boleh mengisi jiwa. Ada orang boleh buka YouTube hari-hari, dia tak mau dengar, dia nak dengar YouTube ceramah Ustaz Syafi, ceramah Ustaz Abdullah Khairi, ceramah Ustaz Luqman, ceramah Ustaz Ustaz Don. Dia nak dengar benda-benda lagu tu je, dia nak bagi pengisian pada hati dia. Alhamdulillah tuan-tuan, moga-moga Allah berikan berkekalan perangai lagu ni, sifat lagu ni kepada kita. Baik, kemudian ada pun perkataan yang jatuh dalam hati, terkadang ia berkekalan dalam hati seumur hidup. Tu yang orang kata kan, jangan kata kat orang, jangan pergi duk bubuh kat orang gila-gila kan. Cuba pergi kata kat orang sekali ya, kata benda yang boleh bagi dia kena tu, dia terasa sungguh-sungguh, sampai bila-bila dia teringat tu. Baik lagu mana pun duk teringat lagi apa yang pernah cakap dulu. Betul tak tuan-tuan? Aku orang kalau kata kat kita yang boleh kita ingat sampai bila-bila. Kau memang ada sampai dah ni. Kalau ada tuan-tuan, kalau ada lagu tu, kalau dia baik untuk diingati, ingatlah. Kalau dia tak baik untuk diingati, cuba buangkan dia. Cuba buangkan. Saya faham, ada orang dia kena beberapa ayat yang mungkin beradik-beradik dia bagi ke, kawan dia bagi ke, jiran dia kata kat dia ke, terasa sampai ke tulang hitam orang bagi. Terasa tuan-tuan. Dia bubuh kat kita betul-betul yang dia bubuh. Dia bubuh, dia belah. Lagi sikit hati. Kalau dia bubuh dia duduk tak apa, kita boleh kata balik, ni bubuh dia belah. Ni betul-betul memang jahat tu Baik, jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasa memfitnah dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Suratul Isra ayat ke-36. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta wal fuad, fuad ni apa? Lubuk hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Maknanya apa tuan-tuan? Jangan ingat free punya pendengaran, tapi dia adalah merupakan satu soalan khas, akan ditanya kepada kita tentang setiap anggota tubuh ini. Moga-moga kita ambil perhatian, jangan nampak ringan, jangan nampak biasa-biasa, tapi pandanglah dengan pandangan luar biasanya kejadian yang Allah jadikan kepada kita, anugerah nikmat pendengaran. Dalam masa yang sama bersyukur dengan nikmat pendengaran dengan cara berhati-hati dengan menggunakannya. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung dengan fasal ketiga, fasal lidah, bulan depan. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pasal fasal lidah. Bab lidah ni memang kena mai. Bab lidah ni memang kena mai. Kita orang Tanjung ni memang kena mai.
Kita telinga okey lagi, mata pun okey lagi, mulut tak boleh tahan. Ni kena mai. Bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan orang bagus, semua baik punya ada. Tuan-tuan, ada orang dia kata kalau dia tafsir tek lalat. Tuan dengar kan, dia tafsir tek lalat. Dia kata kalau kat telinga ni ada tek lalat, telinga gaduh dia. Tak boleh dengar apa sikit nak bergaduh dengan orang, telinga gaduh. Kalau tek lalat duduk atas ni, dia panggil apa? Mulut capui, panggil mulut jahat. Tapi comel tak kalau orang ada tek lalat kat sini? Comel tak? Saya ada. Tuan-tuan, insya-Allah nak bang tu lah. Insya-Allah tuan-tuan, saja tak melawak. Orang tafsir tek lalat ni kan, tafsir tek lalat, dia kata mulut capui, mulut ni mulut jahat lah kalau ada tek lalat ni. Boleh pakai tafsiran tu? Tak boleh lah. Dia tak ada dalil yang kata betul lagu tu kan. Cuma tafsiran orang buat ramalan itu sebab apa? Sebab apa cakap lagu tu? Kebanyakan daripada orang yang telat kat sini memang dia mulut capui. Kalau dia duduk telat sini, dia bisu. Telat penuh pi bisu. Capui tak? Nak cakap tak? Tak tuan-tuan. Sebenarnya tafsiran itu hanya orang kata majoriti macam tu. Wallahu a'lam. Tapi janganlah pula tuan-tuan duk balik-balik duk pergi korek pula tak mau jadi mulut capui. Wallahu a'lam tuan-tuan. Kejadian Allah bagi jadi mesti bersebab. Tapi bukanlah menggambarkan sifat seseorang, melainkan memang perangai dia lagu tu. Wallahu a'lam bissawab, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya bang. Ya. Tadi ikut yang orang munafik ni, ikut dalam surah An-Nisa ayat 142, tak boleh terang lah sikit dan apa orang yang mengerjakan solat itu orang munafik, mereka itu masa riak. Sama mana tu? Oh ya? Orang yang sembahyang itu orang munafik dan mereka itu yang riak. Okey. Boleh? Okey, berkaitan dengan munafik riak, dia memang orang munafik ni dia punya perangai lah bermuka di hadapan orang beriman, dan dia berada bersama dengan geng dia di belakang orang beriman. Tengok surah Al-Baqarah balik, kita ambil dari surah Nisa tu kan. Riak tu ialah orang yang dia tonjolkan depan orang, aku macam ni, aku ni beriman. Duduk dengan geng orang beriman, dia akan kata beriman. Duduk dengan geng-geng orang jahat ni, dengan geng-geng dia kata apa? Kami geng hampa. Tu dia panggil apa? Ila syayatini yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah, depa olok-olok depan orang beriman. Yang kata depa ni orang beriman ni, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Depa bohong depan orang beriman, sedangkan pembohongan itu bukanlah bohong, tapi melainkan depa bohong diri depa sendiri tuan-tuan. Dan juga wa ma yash'urun, tapi depa tak sedar. Maknanya orang munafik ni memang sifat dia riak depan orang beriman dengan cara tonjolkan benda lebih baik daripada orang beriman kadang-kadang. Tetapi apabila dia berada dengan kawan dan juga kawan geng-geng dia kata sebenarnya kami bukan geng depa, kami geng hampa. Dia kata apa? Yadhabu ila syayatinihim. Dia pergi jumpa dengan geng, Quran sebut tau, dia patah balik jumpa dengan geng setan-setan dia. Dia pun syayatinihim. Perkataan syaitan dia guna pakai. Maksudnya apa? Dia pergi geng setan dia ni, dia kata apa? Tak ada, kami sebenarnya dengan geng orang beriman ni, kami saja buat aku tu. Sebenarnya kami geng apa? Maksudnya di situ ayat tu menunjukkan bahawa orang-orang munafik ini memang sifat dia akan tonjolkan sifat orang beriman di depan orang beriman. Itu maksud dia. Dia sebenarnya adalah orang yang menipu. Dia ni ialah menyamar. Baik tuan, boleh lah? Ya. Ya enggak? Pasal PKP kita tak dapat pergi dekat asrama apa kan? Ya. Tapi kita nak tidur ya kan? Adakah kita dapat pahala asrama masa kita pergi ni? Pasal kita tak mau, kan kita tak pergi dah, kita tak pergi. Memang tak ada. Ini kan? Ya. Semua tak buat. So adakah sama kita dapat ikan akan berdoa untuk kita kan? Ya. Adakah kita selalu dapat sama? Ya kak. Ya kak, bila waktu PKP tu
dipanggil sebagai waktu darurah, waktu darurat. Bila darurat, benda yang kita boleh buat secara lazimnya kita tak boleh buat. Termasuk orang lelaki-lelaki kata orang perempuan je, orang lelaki pun tak boleh nak pi, orang perempuan pun tak boleh nak pi. Contoh sembahyang Jumaat pun tak boleh pi, sembahyang fardu pun tak boleh pi. Jadi pada masa tu, adakah pahala kita dikurangkan? Tidak. Allah Maha Adil. Bila diberikan sesuatu, apabila hamba dia meneruskan juga dengan rutin dia seperti biasa, walaupun dengan dalam keadaan darurat, pahalanya tetap sama kita dapat. Selagi mana dalam keadaan kita dalam keadaan aku niat untuk berada dalam majlis ilmu, insya-Allah Allah bagikan juga. Sama juga dengan orang-orang pada waktu tu, dia yang kata kuliah, semayang apa? Semayang fardu. Kita duk kata semayang fardu tak boleh pi. Kita semayang di rumah fardu dengan ahli keluarga. Adakah kita tidak dapat pahala jemaah? Tetap dapat pahala jemaah. Habis tu ustaz, kalau dia duduk sebatang kara, duduk sorang-sorang dia tak duduk, dia tak ada siapa nak semayang jemaah dengan dia, adakah dia dikira hilang pahala jemaah? Tidak. Kalaulah dia pada masa waktu dia sebelum daripada PKP, dia memang ahli main semayang jemaah. Bila main PKP, dia semayang sorang-sorang, Allah bagi dia pahala jemaah. Apa pasal? Kita balik pada surah At-Tin. Buka balik surah At-Tin. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian dikembalikan mereka tempat yang paling bawah sekali. Imam Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas kata apa? Ayat ni membawa maksud orang tu kehilangan kudrat dia pada waktu dia tidak sihat. Waktu tak sihat atau waktu dia main nyanyuk. Dan kita tuan-tuan, qiyas dia ialah apabila waktu darurat pada masa dulu, pada waktu tu kita dah tak boleh buat seperti mana rutin biasa. Betul tak? Duk boleh sembahyang jemaah tak boleh nak buat dah. Tengok pada ayat seterusnya. Orang pada waktu tu semua orang yang tak biasa dengan benda ni, dia tetap akan dapat pahala seperti mana orang sembahyang seorang-seorang. Tapi bagi orang yang duk biasa ni, yang sebatang kara ni, dia duk sembahyang jemaah setiap hari ni, tuan-tuan, tiba-tiba mai keadaan itu, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Siapa dia? Tu orang yang duk beriman beramal soleh, tuan-tuan. Duk rajin main sembahyang jemaah ni. PKP duduk di rumah seorang-seorang, dia semayang seorang-seorang, Allah bagi dia pahala jemaah. Apa pasal? Sebelum ni hang memang ahli semayang jemaah, pahala tetap dapat. Katakanlah seseorang tu dia sakit, memang teruk dah, semayang tak boleh, dia tak sedang langsung dah, tebuk ni tebuk sini, tuan-tuan, dia dah terkatil ICU. Dia memang ahli semayang jemaah, dia memang orang duk baca Quran, pukul 10 pagi dia baca Quran, pukul 10 dia akan lepas baca Quran, dia akan semayang duha. Rutin dia memang macam tu. Terlantak dekat kata hospital ICU. Adakah terputus pahala dia? Putus tak? Kalau hukum makai kata apa? Putus ya, habis ya. Hang tak buat. Tapi tuan-tuan, apabila main ayat ni membawa maksud apa? Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, ajrun ghairu mamnun, pahala yang tak pernah putus untuk dia sampai dia mati. Sebab tu beramal waktu dia sihat. Beramal waktu dia sihat. Beramal waktu dia hidup. Hayataka qablal mautik, hidup kamu sebelum kamu mati. Syababaka qablal haramik, muda kamu sebelum kamu main waktu tua. Sihataka qablal mardik, sihat kamu sebelum kamu sakit. Wallahu a'lam. Macam mana pula dengan orang yang tujuh Ya. digalakkan untuk sembahyang Jumaat. Ya. Okey, tapi dia boleh pergi supermarket. Wah, lagi ramai pula supermarket. Ramai daripada wallahu a'lam. Itu kena tanya dekat, kena tengok balik kepada MKN and KKM. Saya jawab soalan tu sampai besok pagi tak lepas. Jalan sembahyang pun jauh-jauh yang jarak-jarak kan. Pahala sama ayat lah. Dapat pahala. Tak ada apa.
Sebab kita panggil apa? Kita ni orang yang mengikut pemerintah. Tuan-tuan tak boleh tak ikut pemerintah. Pemerintah dia buat benda ni untuk kebaikan, selepas dikaji oleh orang yang ada autoriti dan kepakaran. Kita pakar kod logik ya. Kita pakar logik. Awak nak sembahyang tahu ni biasa main kita duduk ramai-ramai ni Pak. Kita punya logik. Tapi bila pemerintah dia buat satu-satu keputusan, dia buat berdasarkan kepada kepakaran orang yang ahli dalam bidang itu. Kita bukan ahli bidang kesihatan. Kita bukan ahli dalam bidang COVID-19. Yang kita tahu COVID-19 ni ialah kalau kena sesemua. Kita tahu yang tu lah. Tuan-tuan, kita tak tahu lagi yang dia kena ni ada super spreader, ada jenis mai kalau kena sekali dia kena jalan terus. Kita tak tahu. Dan kita kalau tak tahu ni siapa dia yang ada ni. Tuan-tuan boleh tahu? Tak tahu. Dia tak bagi salam sama-sama kita. Kita kata apa? Parah dari salam aku. Kita pun tahu. Apa orang tak bagi salam orang, salam pun tak boleh. Bila kena time, kena hang kena macam mana? Tak tahu lah aku bagi salam dengan siapa tahu. Hang tahu pula. Tuan-tuan, ada sebab dia tak bagi. Hari ni tuan pergi tengok menteri agama pun tak salam dengan orang. Mufti tu kan, orang agama. Mufti kita pun tak mau salam dengan orang. Sebab apa? Dia kena laksanakan apa yang pemerintah, sebab dia di kalangan pemerintah. Jadi tuan-tuan, kita follow lah. Jadi follow ni sampailah dia habaq kata okey, boleh buat macam biasa balik, buat lah. Tuan-tuan, mungkin makan masa sikit. Bukan kita nak, Allah bagi, kita ikut dan kita kena atasi. Ikhtiar perlu. Dalam Islam, dalam agama, ikhtiar wajib. Tuan-tuan tengok Indonesia. Tengok Indonesia kan, bila mana first COVID-19 kena kat mereka, kerajaan dia kata tak boleh pergi sentuh mayat, kena diuruskan di hospital. Mereka pergi, waktu mayat tu keluar, orang kampung pergi serbu hospital, bawa pelari mayat. Main-main lah pelari mayat. Dia bawa lari mayat pergi pada orang kampung dia tahan orang polis mau keluar, pergi masuk tu pergi cium terus mayat. Satu kampung tuan-tuan habis terus semua COVID-19. Ang buat ketegak lagi. Dia cakap dah, tidak apa-apaan, kenapa mau buat begitu An? Sebab ang nak tahan. Lagi dia apa jadi? Berapa orang mati dekat dalam kampung dia? Punca hanya semata-mata dia nak sangat kan, nak pergi cium mayat tu kan, pergi cium dalam kubur, hancur mayat tu. Nampak tuan-tuan? Kita mesti ada sebab dia buat lagu tu. Wallahu a'lam. Betul lah? Betul lah? Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa bi nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.